Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP susulan pandemik COVID-19 bukan sahaja membawa norma baharu dalam kehidupan masyarakat tetapi turut memberi nafas baharu kepada alam sekitar. Ia berikutan aktiviti manusia yang menyumbang kepada pembebasan karbon dioksida seperti asap kenderaan dan aktiviti perindustrian yang merupakan penyumbang karbon dioksida kedua tertinggi di Malaysia iaitu 23% dapat dikawal kepada tahap yang minimum. Ini terbukti melalui rekod bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU yang secara purata di bawah tahap sederhana iaitu kurang daripada 60, manakala di Kuantan Pahang, Tanjung Malim, Perak, Paka Terengganu, Alor Kedah, Kangan Perlis dan beberapa kawasan di Sarawak mencatatkan IPU di bawah 50 iaitu di tahap yang baik. Hari ini saya akan menerangkan mengenai apakah itu Hari Bumi, yang kedua, sejarah tentang Hari Bumi dan akhir sekali, tema Hari Bumi pada tahun 2021. Okey, mesti kita tertanya-tanya kan, apakah Hari Bumi? Okey, Hari Bumi ni sebenarnya merupakan nama bagi dua sambutan yang berbeza. Kedua-duanya diadakan setiap tahun ketika musim bunga di hemisfera utara dan musim luruh di hemisfera selatan. Okey, hari ini diadakan untuk meningkatkan kesedaran dan penghargaan kepada alam sekitar. Tubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu juga meraihkan Hari Bumi yang dimulakan oleh John McConnell pada tahun 1969. Okey, setiap tahun iaitu pencerapan global yang diasaskan oleh Gernot Nelson iaitu sebagai pengajar alam sekitar, dan sejak Januari tahun 1970 ia juga dikenali sebagai Hari Bumi. Hari Bumi ini diraihkan di kebanyakan negara setiap tahun pada tanggal 22 April. Okey, seterusnya saya akan menceritakan mengenai sejarah Hari Bumi. Okey, sejarah Hari Bumi ini pada September tahun 1969 dalam sebuah persidangan di Seattle, Washington, Senator AS Gernot Nelson mengumumkan bahawa musim bunga pada tahun 1970 akan diadakan demonstrasi dari akar umbi di seluruh negara bagi pembelaan terhadap alam sekitar. Senator Nelson pada mulanya mencadangkan bantahan alam sekitar di seluruh negara untuk menjadikan alam sekitar sebagai agenda negara tersebut. Katanya lagi, ia satu pertaruhan tetapi ia berjaya. Pada 22 April 1970, dikatakan hampir 20 juta rakyat Amerika Syarikat memenuhi taman dan auditorium untuk menyambut Hari Bumi. Okey, Hari Bumi pertama menjadi pembuka jalan terbentuknya United States Environmental Protection Agency. Kita mesti nak tahu tema sambutan Hari Bumi pada tahun ini apa ya? Tema sambutan Hari Bumi pada tahun 2021 pada kali ini ialah Restore Our Earth atau Pulihkan Bumi Kita. Tema ini dipilih bersesuaian dengan situasi yang sedang kita alami sekarang iaitu pandemik COVID-19. Selain itu, perubahan iklim dan kemerosotan persekitaran telah merosakkan sistem semula jadi yang ada yang membawa kepada penyakit baharu dan angka bilangan maut meningkat serta kerosakan ekonomi global di seluruh dunia turut terjejas. Sama seperti perubahan iklim dan pandemik COVID-19, bumi kita juga perlu pulih dari segala masalah ini. Dengan tema Baik Pulih Bumi Kita, ia mengingatkan semua supaya peluang yang ada untuk berbuat demikian masih lagi ada. Di samping itu, ia juga dapat meningkatkan kesedaran dalam menjaga bumi untuk generasi sekarang dan yang akan datang. Pandemik COVID-19 yang mengancam nyawa manusia masih lagi mempunyai vaksin bagi mengelakkan kehilangan nyawa. Namun, tidak bagi perubahan iklim. Jika ia sudah musnah, tiada lagi penawarnya. Apakah tujuan ia disambut? Mengulas panjang mengenai sambutan tersebut, Pensyarah Kanan Institut Sains Biologi Fakulti Sains Universiti Malaya UM, Dr. Sarah Abdul Razak berkata, tujuan kita meraihkan Hari Bumi Sedunia ialah sebagai peringatan betapa terancamnya bumi kita sekarang dan betapa pentingnya untuk kita melindunginya. Dunia meraihkan Hari Bumi untuk terus mempromosi dan meningkatkan kesedaran alam sekitar dan kepentingan melindungi bumi serta untuk mengingatkan penduduknya bahawa setiap individu juga dapat melindungi bumi dalam kehidupan seharian mereka. Tahun ini, katanya, tema yang dipilih untuk Hari Bumi Antarabangsa adalah tindakan iklim, iaitu Climate Action. Tindakan iklim adalah selaras dengan perubahan iklim.
Apakah yang dimaksudkan dengan perubahan iklim? Perubahan iklim ialah perubahan-perubahan yang dialami oleh bumi akibat daripada tindakan-tindakan yang kebiasaannya negatif akibat daripada kerakusan manusia itu sendiri. Contoh-contoh kesan perubahan iklim kepada bumi ialah seperti pemanasan global iaitu global warming yang berpunca daripada akibat kenaikan suhu dunia. Pemanasan global ini menyebabkan ais di kutub utara dan kutub selatan mencair dan menyebabkan isi padu air laut meningkat. Seterusnya, meningkatkan paras air laut dan menyebabkan hakisan pesisiran pantai. Selain itu, kesan perubahan iklim ialah akibat daripada pencemaran udara, pencemaran air dan deforestasi iaitu penebangan hutan. Oleh itu, apakah yang perlu dilakukan bagi menangani perubahan iklim? Antara cara yang boleh digunakan ialah dengan melakukan tindakan iklim, iaitu contoh yang boleh dilakukan sebelum ini kebanyakannya daripada aktiviti luar seperti membersihkan kawasan pesisiran pantai, membersihkan sungai, membersihkan hutan dan aktiviti menanam pokok secara besar-besaran. Saya akan memberikan 2 aktiviti yang boleh kita lakukan semasa Hari Bumi tersebut dianjurkan. Sebagai contoh, aktiviti yang pertama adalah kita boleh mengadakan program Hari Tanpa Kenderaan di mana beberapa bandaraya jalannya akan ditutup dan para pengunjung haruslah berjalan kaki maupun berbasikal sepanjang perjalanan. Hari Tanpa Kenderaan ini dilaksanakan bagi meneruskan lagi usaha untuk mewujudkan sebuah bandaraya yang hijau dan mampan. Selain itu juga, program ini merupakan usaha untuk mengajak penduduk bersama-sama memelihara tenaga serta sumber bagi mengurangkan penggunaan kenderaan di samping mengawal pencemaran udara di bandar. Sepanjang Hari Tanpa Kenderaan itu berlangsung, kita juga boleh mengadakan beberapa aktiviti yang menarik. Antaranya kita boleh mengadakan pertandingan memancing, pertandingan mewarna untuk kanak-kanak, pertandingan permainan tradisional, santa budaya dan pelbagai aktiviti yang lain. Oleh yang demikian, para ibu bapa boleh membawa anak-anak mereka mengunjungi program tersebut kerana terdapat pelbagai aktiviti yang menarik yang dapat disertai oleh mereka dan hadiah juga disediakan untuk diberikan kepada para pemenang. Di samping itu juga, para ibu bapa boleh memberikan kesedaran awam kepada anak-anak dan pendedahan awal tentang betapa pentingnya alam sekitar kepada kita semua. Manfaat lain yang boleh kita perolehi daripada mengunjungi program tersebut adalah kita dapat mengeratkan lagi hubungan silaturahim antara satu sama lain di kalangan ahli keluarga. Aktiviti yang kedua adalah para guru boleh mengajar para pelajar untuk membuat pokok kita semula di sekolah. Cara terbaik untuk para guru memperkenalkan kepada pelajar tentang konsep kita semula dengan membuat pokok kita semula dengan item ataupun bahan yang di kita semula. Pertama, kumpulkan beg kertas dari kedai runcit untuk digunakan sebagai batang pokok. Seterusnya, potong kertas dari majalah atau surat khabar untuk membuat daun dan cabang pokok. Letakkan pokok kita semula di tempat yang ketara di dalam bilik darjah. Dan mencabar para pelajar untuk mengisi pokok itu dengan membawa barang-barang kita semula untuk dimasukkan ke dalam batang pokok itu. Sebaik sahaja pokok itu dapat dipenuhi dengan barang-barang yang dapat dikita semula, mengumpulkan pelajar dan membincangkan pelbagai jenis bahan untuk mengintas semula. Saya akan terangkan tentang aktiviti Hari Bumi. Yang pertama, mengutip sampah. Bantu membersihkan dengan meluangkan masa untuk membuang sampah di sekitar kawasan kejiranan sekolah atau taman tempatan. Lebih baik lagi, dorongan rakan untuk memilih kawasan mereka sendiri untuk dibersihkan sehingga dapat menyebarkan kebaikan pada Hari Bumi. Yang kedua, mulakan tong kompos di halaman belakang rumah. Mulakan tong kompos untuk rumah pada Hari Bumi. Yang kedua, mulakan tong kompos di halaman belakang rumah. Mulakan tong kompos untuk rumah pada Hari Bumi ini. Cara mesra alam ini untuk membuang sisa sayuran dan produk sisa biodegradable yang lain bukan sahaja dapat mengurangkan jumlah sampah yang dihasilkan dan dihantar ke tapak pelebusan sampah, tetapi ia menghasilkan campuran kompos kaya nutrien yang dapat meningkatkan kebun. Yang ketiga, kurangkan pengangkutan seperti kereta, motosikal dapat mengurangkan
kita daripada pencemaran udara agar kita tercemar dari asap kenderaan. Di sini saya akan membuat kesimpulan terhadap video ini yang bertajuk Hari Bumi. Kesimpulan yang dapat kita simpulkan ialah setiap masyarakat perlu menerapkan sifat rasa keprihatinan terhadap alam sekitar agar bumi sentiasa terpelihara. Dengan mewujudkan Hari Bumi, kebersihan dan kesejahteraan kawasan hijau dapat dikekalkan flora dan faunanya yang di mana dapat ditunjukkan untuk generasi yang akan datang tentang keindahan alam semula jadi bagi memberi sedikit sebanyak kesedaran terutamanya untuk memelihara dan memelihara kawasan hijau. Oleh itu, kita sebagai masyarakat yang bertanggungjawab perlu menyokong setiap aktiviti yang dijalankan agar kita dapat memastikan bumi kita terus terpelihara.